Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kelas ataupun perkongsian bacaan hadis kitab Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Dan kita telah tiba pada pertengahan hadis yang ke-2374. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sedang membaca sepotong hadis yang panjang. Hadis yang mana menceritakan tentang bagaimana Abu Hurairah sewaktu nak berkongsi hadis ini, maka beliau pingsan sebanyak 3 kali. Kerana pada waktu itu hadis ini begitu merisaukan beliau. Maka kata Abu Hurairah, ketika mana Allah telah kumpulkan manusia pada hari kiamat, dan pada waktu itu manusia duduk dalam keadaan jasiyah, duduk di atas lutut dan juga hujung jari kaki, maka Allah telah panggil pada waktu itu 3 golongan. Maka golongan yang Allah telah panggil adalah seorang yang berilmu ataupun qari, yang ada ilmu tentang Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang syahid. Dan yang ketiga adalah seorang yang pada waktu itu kaya. Maka kita telah baca yang bahagian pertama. Maka Allah panggil kepada orang yang berilmu, kepada qari tadi. Dan pada waktu itu Allah bertanya soalan, yang mana bukankah Allah dah bagi dia ilmu? Dia pun menjawab ya. Apa dia buat dengan ilmu? Maka dia pun pada waktu itu sebutkan pengorbanan yang dia buat berkenaan tentang ilmu. Maka firman Allah kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Dan malaikat pun akan membenarkan, kadzabta, engkau berdusta. Maka firman Allah, bal aradta an yuqala fulanun qari, tapi engkau lebih ingin dengan perbuatan yang kamu buat supaya mendapat pujian. Maka orang puji, inilah dia seorang qari, seorang yang mahir dengan Al-Quran. Faqad qila dzalika, dan engkau telah pun dapat apa yang engkau inginkan. Maka ini adalah golongan yang pertama. Dan itu yang kita berhenti pada tengah hari tadi. Kemudian kata Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, ini hadis berkenaan tentang riya, melakukan amalan untuk menunjuk-nunjuk, sum'ah, melakukan amalan untuk mendengar pujian. Kemudian sabda Nabi SAW, wa yu'ta, lalu dibawa pula bisahibil mal, dengan seorang yang banyak harta. Fayaqulullahu lahu, maka Allah bertanya kepadanya, alam uwasi' alaika, bukankah aku telah meluaskan rezeki kamu, hatta sehingga lam ada'ka, aku tidak membiarkan kamu, tahtaju ila ahadin, memerlukan kepada sesiapa. Qala bala ya Rabb, maka orang yang banyak harta ini pun berkata, bahkan wahai Tuhanku. Maka Allah bertanya kepada orang ini, famadza amilta fima ataituka, maka apakah yang telah kamu lakukan pada harta yang aku telah kurniakan kepada kamu? Maka dia pun cerita apa yang dia telah buat dengan harta yang Allah telah bagi.
Maka dalam hadis Nabi bersabda, orang ini akan menjawab, kuntu asilur rahim, adalah aku suka menyambung hubungan keluarga dengan harta yang aku ada. Wa atasaddaq, dan aku berterusan bersedekah. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, kadzabta, bohong, dusta. Wa taqulul malaikah, dan malaikat pun pada waktu itu berkata, kadzabta, ya betul, bohong dan dusta. Maka firman Allah, bal, bahkan, aratta an yuqal, kamu sebenarnya dengan perbuatan baik yang kamu buat, dengan sedekah, dengan memberi kepada keluarga harta, kamu ingin pada waktu itu dikatakan, fulanun jawad, tengok orang tu sangat pemurah. Wa qad qila dzalika, dan engkau telah dapat apa yang engkau nak, dan sungguh telah diperkatakan perkara tersebut. Kau nak orang puji, dah dapat. Engkau nak orang panggil dermawan, dah dapat. Maka inilah nasib orang yang kedua. Kemudian sabda Nabi SAW, dibawakan orang yang ketiga. Wa yu'ta billadhi, dan dibawakan dengan seorang yang qutila, telah terbunuh fi sabilillah, pada jalan Allah. Fayaqulullahu lah, maka Allah bertanya kepada orang ini, fi madza qutilta, disebabkan apa engkau telah dibunuh. Maka dia pun menjawab, amarta bil jihad, engkau telah memerintahkan untuk berjuang pada jalanmu. Faqataltuka, maka aku telah berjuang pada jalanmu, hatta qutiltu, sehinggalah aku terbunuh. Maka firman Allah, kadzabta, bohong, dusta. Wa taqulul malaika, wa taqulu lahul malaika, malaikat pun cakap benda yang sama kepadanya, kadzabta, bohong. Maka firman Allah, bal aratta an yuqala, bahkan engkau berkehendak untuk dikatakan, fulanun jari, ish, orang tu berani betul, orang tu hebat betul berlawan, power dia bagus, dia berani, jari berani. Maka firman Allah, faqad qila dzalika, dan sungguh telah dikatakan apa yang kamu nak. Kamu dah dapat. Kamu nak pujian kat dunia, dah dapat dah. Kamu nak sanjungan dekat dunia, dah dapat dah. Maka apa lagi yang kamu nak pada hari ini? Kemudian summa daraba Rasulullah, kemudian Nabi SAW pada waktu itu memukul tangan baginda di atas lututku, kata Abu Hurairah. Nabi pada waktu itu pukul di atas lutut Abu Hurairah. Ahlan-ahlan di Sauza, terima kasih banyak-banyak ahlan-ahlan. Maka Nabi pada waktu itu tepuk lutut Abu Hurairah. Kemudian sabda Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika thalathah, tiga orang ini, awwalu khalqillah, adalah makhluk Allah yang mula-mula, tusa'aru, dinyalakan, bihim, dengan mereka, dengan sebab mereka, an-naru, api neraka pada hari kiamat. Maksudnya apa? Tiga orang inilah yang mula-mula menjadi bahan bakar api neraka. Orang yang pada waktu itu mahir membaca, mengajar Al-Quran, tapi kerana nakkan pujian daripada makhluk. Orang yang diberikan harta dan dia banyak bersedekah, tapi juga tujuan dia adalah nak mengharapkan pujian daripada makhluk. Bahkan seorang yang syahid pada jalan Allah, itu pun pada waktu itu dia buat kerana pujian daripada makhluk. Terima kasih banyak-banyak Muhammad Fauzi bin Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan-ahlan Suhaila Samsuddin, Zarin, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka sabda Nabi SAW, tiga golongan inilah, tiga orang inilah yang mula-mula akan dicampakkan dalam neraka. Berkata Walid Abu Uthman Al-Madaini, maka telah mengkhabarkan hadis ini Uqbah kepadaku, anna Syufayyan, bahawa Syufay, beliau kemudiannya telah masuk berjumpa dengan Muawiyah. Maka kali pertama Syufay, dia mendengar hadis ini daripada Abu Hurairah, dan dia boleh nampak kerisauan Abu Hurairah sewaktu nak menceritakan hadis ini, sampai pengsan 3 kali. Maka Syufais kemudian selepas itu dia berjumpa dengan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Fa akhbarahu bihadza, maka pada waktu itu dia pun dia pun ceritakan hadis ini kepada Muawiyah, Khalifah pada waktu itu. Ahlan-ahlan, terima kasih banyak-banyak. ZA, terima kasih, jazakumullah khairah. Maka berkata Abu Uthman, wa haddatsani Al-Ala ibn Abi Hakim, Ala bin Abi Hakim menceritakan kepadaku, annahu kana sayyafan li Muawiyah,
Dan Ala bin Abi Hakim adalah pada waktu itu al-gojo bagi Muawiyah. Halaf Sayyaf bermaksud jalladan. Dia adalah tukang menjatuhkan hukuman bagi pihak khalifah. Maka dia pun cerita ketika mana tabi'in yang bernama Syufai yang dengar hadis yang kita baca tadi tentang 3 golongan yang mula-mula dimasukkan ke dalam neraka daripada Abu Hurairah, lepas tu dia berjumpa dengan Muawiyah. Fadakhala alaihi rajul, maka dia telah masuk bertemu dengan Muawiyah. Fa akhbarahu bihadza, dia telah menyampaikan kepada Muawiyah dengan hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala Muawiyah, maka berkata Muawiyah bila mendengar hadis ini, qad fu'ila, telah diperlakukan dengan orang-orang ini hadza, perkara seperti ini. Fa kaifa, maka bagaimanakah keadaan biman baqiya minan nas, dengan manusia yang berbaki daripada mereka. Maksudnya, kalaulah orang yang pada waktu itu walaupun dah mengajar Al-Quran, mengajar agama, tapi kerana niat dia riak dan sum'ah, Allah campakkan dalam neraka. Orang yang habiskan harta dia untuk sedekah, tapi kerana niat dia riak dan sum'ah, Allah campakkan dalam neraka. Bahkan orang yang mati syahid pada jalan Allah, tapi niat dia adalah riak dan sum'ah, Allah campakkan ke dalam neraka. Maka kata Muawiyah, bagaimana pula nasib orang lain? Yang mana ini adalah amalan-amalan yang hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Summa baka Muawiyah, kemudian Muawiyah telah menangis bukaan syadida, dengan tangisan yang kuat, hatta dhananna, sehingga kami menyangka bahawa Muawiyah akan meninggal dunia. Pada waktu itu dia begitu takut mendengar hadis ini, dan pada waktu itu dia begitu risau mendengar hadis ini, dia menangis dengan tangisan yang kuat. Wa qulna, dan pada waktu itu orang yang berada di sekeliling Muawiyah berkata, qad ja'ana hadzal rajul, orang ini telah membawa kepada kami dengan sesuatu yang tak baik. Summa afaqa Muawiyah, kemudian Muawiyah sedar daripada pengsannya. Wa masaha an wajhi, dia pun sapu wajahnya, lalu dia berkata, sadaqallahu wa rasuluh, benarlah apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasul. Maka dia membaca sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan kesenangan dan keindahan dunia, perhiasan dunia, nuwaffi, kami akan sempurnakan, ilaihim, kepada mereka, a'maluhum, segala perbuatan mereka. Orang yang nak dunia, semua perbuatan dia Allah balas kat dunia. Semua perbuatan dia, walaupun syahid sekalipun, semuanya Allah balas dekat dunia. Apatah lagi mengajar Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Maka firman Allah, barang siapa yang buat sesuatu tujuannya adalah dunia, nuwaffi, kami akan sempurnakan kepadanya amalan-amalannya, fiha, di dunia, wahum, dan adalah mereka, fiha, di hari akhirat kelak, fiha, di dunia, la yubkhasun, tidak akan dikurangkan sedikit pun balasan dia. Allah balas semua balasan dia dekat dunia. Kesusahan dia, perbuatan dia, amalan dia, semua Allah balas dekat dunia. Lalu ke akhirat apa yang ada? Firman Allah pada ayat berikut, ulaikal ladzina, mereka inilah orang-orang yang laisa lahum, tiada untuk mereka, fil akhirati, pada hari akhirat, illan nar, kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u, dan binasalah apa yang mereka telah lakukan, fiha, di dunia, wa batilun, dan terbatal dan sia-sia, ma kanu ya'malun, apa yang mereka telah kerjakan. Maksudnya dekat akhirat sia-sia, sebab mereka punya tujuan dunia, maka Allah balas semua dekat dunia, semua Allah balas kat dunia. Dan firman Allah, dekat akhirat nanti tak ada apa-apa, sebab Allah dah balas semuanya dekat dunia. Surah Hud ayat 15 dan 16. Bab yang ke-37, riwayat 2375, baca sanad dia terus. Maka sabda Nabi SAW masih lagi berkenaan tentang riak. Apakah maksud riak?
melakukan amalan untuk menunjuk-nunjukkan. As-sum'ah, melakukan amalan kerana nak mendengar pujian daripada manusia. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ta'awwadhu, mintalah kamu perlindungan billahi dengan Allah, min jubbil hazan, daripada lubang kesedihan. Daripada lubang kesedihan. Ini nama satu tempat dalam neraka. Jubbul hazan nama dia. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah itu jubbul hazan, lubang kesedihan? Sabda Nabi, ianya adalah satu lembah di dalam neraka. Yata'awwadhu minhu jahannam. Neraka pun minta perlindungan daripada lembah ini setiap hari sebanyak 100 kali. Neraka pun pada waktu itu minta perlindungan daripada lembah ini setiap hari 100 kali, sabda Nabi. Ianya adalah tempat yang menakutkan. Maka para sahabat bertanya, siapakah penghuninya wahai Rasulullah? Sabda Nabi SAW, Al-Qurra'un, para qari, orang yang mahir dalam Al-Quran, orang yang mahir dalam ilmu agama. Namun Al-Mura'una, mereka membuat apa yang mereka buat bertujuan untuk menunjuk-nunjukkan bi'amalihim, dengan amalan mereka. Bab yang ke-38, riwayat 2376, terus. Maka hadis ini menceritakan berkenaan tentang seseorang, dia dah cuba jaga niat dia. Dia pada waktu tu nak buat semata-mata kerana Allah. Tapi lepas tu ada orang dapat tahu dan orang puji. Maka adakah ni dikira riak? Dia dah pada waktu tu tujuan dia bukan pada waktu tu nak menunjuk-nunjuk, bukan riak, bukan sum'ah. Tapi orang dapat tahu dan dia tak harapkan pun, dan orang puji dan dia rasa suka. Adakah suka dengan pujian daripada manusia, maka itu dikira riak ataupun sum'ah? Ini perbahasan dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata seorang lelaki, wahai utusan Allah, ar-rajul, ada seorang lelaki, ya'malul amal, yang telah melakukan satu amalan, fayusirruhu, dan dia telah menyembunyikan amalan dia. Dia tak nak orang tahu, dia telah sembunyikan amalan dia. Fa'idha tali'a alaihi, maka tiba-tiba amalannya pada waktu itu diketahui. Ada orang dapat tahu. Dia tak niat pun nak riak, nak tunjuk, nak sum'ah. Tapi kemudian pada waktu itu diketahui oleh orang ramai. A'jabahu, dan dia suka pada waktu itu bila orang ramai puji dia. Tapi waktu dia buat amalan, dia langsung tak niat riak dan sum'ah. Cumanya kemudian orang dapat tahu dan orang puji, dan pada waktu itu dia rasa suka. Adakah itu riak? Maka sabda Nabi SAW, tidak, itu bukan riak. Lahu ajran, untuk orang ini ada dua pahala. Ajrus sir, satu kerana dia menyembunyikan amalan dia, wa ajrul alaniyah, dan yang kedua kerana amalan dia pada waktu itu diketahui oleh orang ramai. Dapat dua pahala. Ini bukanlah riak. Kalaulah pada awal dia ni untuk sembunyikan amalan dan tetap orang lain pada waktu itu tahu dan dia suka dengan pujian tersebut, ini bukanlah riak. Hadis ini adalah hadis yang gharib, dan sungguh Ahmad telah meriwayatkan hadis ini daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Abu Salih, daripada Nabi, namun secara mursal. Wa qad fassara, dan telah menafsirkan sebahagian ahli ilmu hadis ini. Idza tuli'a alaihi fa'ajabah. Apakah maksud dia? Maksudnya adalah an yu'jibahu, dia menjadi seronok. Sana'un nas, mendengar pujian manusia kepadanya, bil khair, dengan pujian yang baik. Liqaulin Nabi, kerana Nabi SAW bersabda, antum syuhada Allah, kamu wahai manusia, bila memuji amalan baik orang lain, kamu adalah umpama saksi Allah di atas muka bumi. Fayu'jibuhu, maka dia pun suka dengan pujian manusia ke atasnya. Fa amma idza a'jabahu liya'laman nasu minhul khaira wa yukram wa yu'azzam ala dhalik. Namun kalaulah pada waktu itu daripada awal dia suka supaya manusia pada waktu itu tahu amalan dia dan manusia memuliakan dia, mengagungkan dia, maka itu riak. Kalaulah daripada awal tujuan dia supaya manusia tahu, maka itu riak. Tapi kalaulah Allah yang sebarkan kemudiannya dan dia suka bila mendengar pujian, maka sabda Nabi itu bukanlah riak.
Waqala ba'du ahli ilmi, sebahagian ahli ilmu yang lain pula berkata, idza tuli'a alaihi fa'ajabah, apabila diketahui amalannya dan dia merasa seronok, raja'a an yu'mala bi amali, dengan harapan orang lain boleh buat amalan yang sama dengannya, fatakunu lahu, maka bukan sekadar itu riak pun tidak, dan untuknya adalah pahala orang yang ikut amalan dia. Orang dapat tahu. Dia tujuan dia bukan nak tunjuk-tunjuk pun, tapi orang dapat tahu. Dan pada waktu itu dia berharap orang boleh ikut buat amalan ini. Maka bukan sekadar itu bukan riak, tapi dia akan mendapat pahala. Pahala apa? Orang yang ikut tiru amal yang dia buat. Orang lain apa dia akan dapat pahala penuh. Bab yang ke-39 berkenaan tentang manusia akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia kasihi. 2377. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, manusia itu akan bersama dengan orang yang dia cintai, yang dia kasihi. Walahu, dan untuknya maktasaba, perbuatan dan amalan yang dilakukan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Safwan bin Asal, Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada periwayatan Hasan al-Basri daripada Anas. Riwayat yang berikutnya 2378. Terus bukan Hujrin, ulang balik. Maka telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai utusan Allah, mata qiyamus saah. Soalan dia direct. Dia kata, wahai utusan Allah, kiamat bila kiamat? Mata, bila qiyam terjadinya as-saah? Bilakah terjadinya kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendirikan solat. Dia tanya soalan ini sebelum solat, maka Nabi selesaikan solat dulu. Falamma qada salatah, bila Nabi telah menyelesaikan solat baginda, maka Nabi bertanya, aina sa'ilu an qiyamis saah, manakah orang yang bertanya tentang bila terjadinya kiamat tadi? Maka lelaki itu menjawab, aku wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW pada waktu itu bertanya balik kepada dia. Dia tanya bila kiamat, Nabi tak bagi jawapan. Nabi bertanya balik kepadanya, ma'a'datalaha, apakah persiapan yang engkau telah buat untuk kiamat? Lihat kepada Saharah, maka cara Nabi SAW berkomunikasi dengan orang yang tanah adalah uslubul hakim, adalah cara orang yang sangat bijaksana. Li'annahu sa'ala an waqti sa'ah, dia bertanya tentang waktu bilakah kiamat. Wa ayyana irsa'uha, di mana akan terjadi. Namun pada waktu itu yang Nabi SAW jawab adalah pada waktu itu wa innama yahummuka, sepatutnya yang menjadikan kamu risau, sabda Nabi SAW adalah apakah persediaan yang kamu telah buat untuknya. Itu lebih penting daripada kamu nak tahu bila. Maka persoalannya adalah apakah persediaan yang kamu telah buat untuk kiamat. Itu lebih penting. Maka sebab itu Nabi tanya, ma'adatalaha, apakah persiapan yang kamu telah buat untuk menghadapi kiamat? Maka berkata lelaki ini, wahai Rasulullah, ma'adatulaha, aku tidaklah melakukan persiapan untuk kiamat. Kabira salatin, dengan solat yang banyak. Wala somin, dan tidak pula dengan puasa yang banyak. Kecuali sesungguhnya aku benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Itu persediaan dia. Dia sayangkan Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, manusia akan bersama dengan orang yang dicinta kelak. Kalaulah dia sayang Allah dan Rasul, insya-Allah dia akan dibangkitkan bersama dengan Nabi SAW. Wa anta ma'aman ahbabta, dan engkau pun akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, fama ra'aitu, maka tidaklah aku melihat, farihal muslimun, betapa gembiranya umat Islam, ba'dal Islam, sesudah daripada Islam. Islam itu kegembiraan yang pertama.
farhahum, sebagaimana gembiranya mereka bila mendengar sabdaan ini. Kenapa mereka gembira? Lihat kepada Sahara pada baris yang kelima, li'annahum kanu yuhibbuna Allah wa rasulah, kerana mereka sangat mencintai Allah dan Rasul, maka mereka gembira, yang mana walaupun amalan mereka mungkin tak banyak, mereka akan dibangkitkan bersama dengan Allah dan Rasul, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 2379. Teruskan. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan, satu orang satu sanad dia perlu baca. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Yahya bin Adam qala akhbarana Sufyan an Asim an Zaid bin Hubaysh an Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Daripada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang Arab Badui dan cara dia pun kasar, jahwariyus saut, tinggi suara dia. Pada waktu tu dia bercakap dengan suara yang Muhammad, dengan suara yang tinggi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ar-rajulu yuhibbul qauma. Ada seorang lelaki ini dia mencintai sesuatu kaum, walamma yalhaqhu bihim, dan dia tidak mampu untuk mengejar amalan mereka. Dia sayang mereka, tapi amalan dia tak mampu nak kejar mereka. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Manusia ini akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Walaupun amalan dia tak banyak, walaupun amalan dia tidak menyamai dengan orang yang dicintai, sabda Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Wa bi ila qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala hadatsana Hammad bin Zaid an Asim an Zaid an Safwan bin Asal an Nabi SAW. Riwayat yang lebih kurang sama, cuma ada perbezaan pada sanad. Bab yang ke-40 berkenaan tentang perlunya husnuzan, bersangka baik dengan Allah Taala. Riwayat 2380. Teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha taala yaqulu, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku berdasarkan sangkaan hamba-Ku kepadaku. Maksudnya, kalaulah kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan layan kita dengan baik. Allah melayan kita berdasarkan sangkaan kita kepada Allah. Maka sebab itu lihat kepada Sahara baris yang kedua daripada bawah. Bil ghufran, Allah akan ampunkan kita bila kita meminta pengampunan Allah. Wal qabul, dan Allah terima taubat apabila kita bertaubat. Wal ijabah, dan Allah kabulkan doa bila kita meminta. Maka Allah akan pada waktu itu layan manusia berdasarkan sangkaan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi, wa ana ma'ahu idza da'ani, Allah berfirman, dan aku sentiasa bersama dengannya apabila dia sentiasa berdoa kepadaku. Bab yang ke-41 berkenaan tentang apakah itu kebaikan dan apakah itu kemaksiatan. Macam mana kita nak tahu amalan itu baik ataupun amalan itu maksiat? 2381. Terus. Daripada sahabat Nabi Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu albir, kebaikan, wal ithim, dan dosa? Macam mana nak tahu apakah itu pahala, kebaikan, dan apakah itu dosa? Maka Nabi terangkan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, albirru husnul khuluq. Mudah. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Semua akhlak yang baik adalah kebaikan. Wal ithmu, sementara dosa itu adalah sesuatu yang haka, yang menjadikan tak tenang, fi nafsika, di dalam diri kamu, wa karihta, dan kamu tidak suka, an yattali'an nasu, manusia mengetahui, alaihi, tentang amalan tersebut. Maka macam mana kita nak tahu tu dosa? Apabila kita buat sesuatu hati kita tak tenang. Itu tanda pertama. Dan tanda yang kedua, kita tak nak orang lain tahu. Sebab amalan tu tak elok, amalan tu buruk. Maka itulah tanda-tanda apa yang sedang kita buat itu adalah maksiat dan dosa, sabda Nabi. Terus, wabila qala hadatsana.
Bab yang ke-42 berkenaan tentang mencintai kerana Allah. Sayang seseorang kerana Allah. Nak mencintai terlalu banyak sebab manusia itu cinta. Ada kerana rupa, kerana harta, kerana jawatan, kerana kemasyhuran, macam-macam sebab. Tetapi ini kelebihan mencintai seseorang itu kerana Allah. Riwayat 2382. Panggil Kak Safi jap. Terus, wabila qala hadatsana. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabbuna, mereka yang sayang menyayang, kasih mengasihi, kerana fi jalali, kerana keagunganku, lahum untuk mereka, manabir, adanya singgah sana min nur, yang diperbuat daripada cahaya. Manusia yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah, manusia yang mencintai semata-mata kerana Allah, maka untuk mereka adanya singgah sana daripada cahaya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, para nabi dan syuhada pun menginginkan pada waktu itu perkara tersebut. Bukanlah nak menunjukkan darjat dia lebih tinggi daripada nabi, tidak, tetapi kerana kelebihan yang Allah berikan pada satu-satu kelebihan ini sahaja. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud, Ubadah bin Sabit, Abu Malik al-Asy'ari, Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan Abu Muslim al-Khawlani namanya adalah Abdullah bin Thuwab rahimahullah. 2383. Terus daripada Abu Hurairah ataupun Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'ah, ada 7 golongan, yuzilluhumullahu, yang Allah akan menempatkan mereka, menaungkan mereka di bawah naungan arasy-Nya, yauma, pada hari, la zilla, tidak ada sebarang naungan kecuali hanya naungan Allah. Pada ketika mana kedahsyatnya padang mahsyar, mereka ini diletakkan di bawah naungan arasy Allah. Siapakah 7 golongan ini? Kita biasa dengar. Moga-moga kita berada pada salah satu daripada 7 golongan ini. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun, seorang pemuda, nasya'a, yang pada waktu itu menjalani usia muda dan remajanya, bi'ibadatillah, dengan beribadah pada Allah. Bukan senang untuk pemuda pada waktu itu beribadah kepada Allah. Warajulun, dan seorang lelaki. Yang ketiga, seorang lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Idza kharaja minhu, apabila dia keluar daripada masjid, pada waktu itu diingin untuk kembali kepada masjid. Yang keempat, warajulan, ada 2 orang lelaki, tahabba fillah, yang kasih mengasihi antara satu sama lain kerana Allah. Yang ini adalah tajuk bab ini, iaitu orang yang kasih mengasihi kerana Allah, pada waktu itu mereka akan berada di bawah naungan arasy Allah. Fajtama'a, mereka bertemu kerana kasih sayang kerana Allah. Ala dzalik wa tafarraqa, dan berpisah pun kerana kasih sayang kerana Allah. Cakap dia tak apalah. Okey. Warajulun zakarallah, yang kelima, seseorang yang mengingati Allah khalian, pada waktu bersendirian, fafadat ainah, dan menitiskan air mata. Ketika mana tak ada orang, hanya dia seorang, dan bila dia mengingati Allah, pada waktu itu menitiskan air matanya. Dan ini bukan senang. Nak menangis depan manusia mudah, nak menangis depan orang ramai mudah, tapi nak menangis ketika mana bersendirian. Dan kemudian warajulun, seorang lelaki yang telah diajak oleh seorang wanita yang berkedudukan dan rupawan, cantik. Faqal, dan pada waktu itu lelaki ini boleh berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah. Maka ini adalah yang keenam. Dan yang ketujuh, sabda Nabi, orang yang akan ditempatkan di bawah naungan arasy Allah, warajulun tasaddaqa bisadaqah, seorang yang pada waktu itu apabila memberi sesuatu sedekah, fa akhfaha, maka dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan dia. Nak menggambarkan begitu, dia sedekah sembunyi. Tak salah nak sedekah secara terbuka dalam keadaan menjaga niat. Itu ada diterangkan di dalam suratul Baqarah.
Tetapi ini kelebihan orang yang sedekah sembunyi. Sabda Nabi, bila tangan kanan dia bagi, tangan kiri dia seolah-olah pada waktu itu tak tahu betapa dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya. Maka inilah 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah. Persoalannya kita berada pada golongan yang mana? Mudah-mudahan kita berada pada salah satu. Kata Imam Tirmizi, dan beginilah telah diriwayatkan hadis ini daripada Malik bin Anas daripada sanad yang berbeza, riwayat yang lebih kurang sama, namun ada keraguan pada sanad ini, dan telah berkata daripada Abu Hurairah ataupun daripada Abu Sa'id, dan Ubaidullah bin Umar telah meriwayatkannya daripada Khubayb bin Abdurrahman, dan tidak ada sebarang keraguan pada periwayatannya. Maka beliau berkata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pasti. Baca wa bi ila qala hadatsana. Ini sanad yang pada waktu itu tidak ada keraguan. Terus daripada Nabi SAW riwayat yang lebih kurang sama seperti riwayat Malik bin Anas, illa kecuali annahu qal, dalam hadis ini ada sedikit perbezaan perkataan, dan perbezaannya adalah kana qalbuhu, adalah hatinya, mu'allaqan, terpaut dengan masjid. Waqal, dan perbezaan yang kedua pada lafaz adalah zatu mansab, seorang wanita yang berkedudukan, wa jamal, dan pada waktu itu cantik rupawan, dan dia boleh tolak. Maka itu bukan senang, dan itu adalah orang yang ditempatkan di bawah naungan arasy Allah. Bab yang ke-43 berkenaan tentang kalaulah kita dah sayang seseorang itu kerana Allah. Ini bukan cerita couple, bukan cerita pada waktu itu cinta-cinta yang sebelum berkahwin, yang itu bukan. Ini adalah kasih sayang kerana Allah. Bila kita dah sayang seseorang itu semata-mata kerana Allah, maka Nabi galakkan untuk kita maklumkan dia, yang mana untuk kita kongsikan dengan dia. Terus riwayat 2384, terus daripada sahabat Nabi yang terkenal Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu mencintai akhahu, saudaranya, falyu'limhu iyyahu, maka hendaklah pada waktu itu dia maklumkan. Maka pada waktu itu dimaklumkan, aku sayang kamu kerana Allah. Inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku sayang kamu, mencintai kamu semata-mata kerana Allah. Maka itu adalah sunnah yang Nabi SAW suruh untuk katakan, maklumkan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Dzar, Anas, hadis Miqdam adalah hadis yang hasan sahih gharib. Dan ini kadang-kala berlaku pada zaman kita. Manusia yang pada waktu itu menzahirkan cinta yang berlandaskan kepada cinta selain daripada Allah, bagi mereka untuk menzahirkan cinta itu sweet, itu bagus, itu kan zaman kita, oh sweetnya couple tu macam tu. Tapi apabila kita tak biasa menzahirkan cinta kerana Allah, maka rasa pelik. Takkan nak cakap macam tu, aku suka kau kerana Allah, aku cintakan kau kerana Allah. Padahal itu adalah sunnah Nabi SAW, memaklumkan orang lain, walaupun lelaki sama lelaki, dan pada waktu wanita sama wanita, pada waktu itu maklumkan yang mencintai seseorang itu semata-mata kerana Allah. Uhibbuka fillah, aku mencintai kamu kerana Allah. Nabi SAW suruh maklumkan. Riwayat 2385. Terus masih lagi pada tajuk yang sama, maklumkan kepada orang lain apabila kamu mencintai dia kerana Allah. Terus maka sabda Nabi SAW, idza akha, apabila bersaudara seorang lelaki dengan seorang yang lain, maksudnya dia menjadi kawan baik, menjadi teman rapat, falyas'alu, sabda Nabi, hendaklah dia bertanya tentang nama penuhnya, nama ayahnya, daripada keluarga dan kabilah mana dia datang. Maka Nabi suruh kenal. Kalaulah kita pada waktu itu mencintai seseorang itu kerana Allah, tanya tentang
latar belakang dia. Fa innahu awsalu lil mawaddah, kerana itu lebih mengeratkan rasa kasih sayang kerana Allah. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, kata Imam Tirmizi, dan kami tidak mengetahui untuk sahabat yang bernama Yazid bin Nu'amah, dan kami tidak mengetahui untuk perawi yang bernama Yazid bin Nu'amah sebarang sama daripada Nabi. Wa yurwa, dan diriwayatkan hadis ini juga daripada Abdullah bin Umar, dan sanadnya tidaklah begitu sahih. Riwayat yang bab yang ke-44 berkenaan tentang larangan memuji wal maddahin, dan larangan orang yang terlalu banyak memuji. Sebenarnya pujian pada waktu itu membinasakan manusia bila dipuji, dan pada waktu itu dia terlalu bangga sehingga akhirnya membinasakan dirinya. Maka sebab itu bab ini menerangkan makruhnya pujian dan orang yang memuji terlalu banyak. Al-maddah, orang yang memuji terlalu banyak. 2386. Teruskan. Maka telah bangun seorang lelaki dan dia mula memuji salah seorang daripada pemimpin. Dan ini biasa. Mana-mana pemimpin pada waktu itu, banyak orang yang di sekelilingnya suka memuji dia, mengharapkan balasan, mengharapkan sesuatu. Maka telah bangun sahabat Nabi Miqdad bin Aswad, radhiyallahu taala anhu. Yang di atas tadi 2384 Miqdam bin Ma'di Karab, sahabat lain. Ini Miqdad bin Aswad. Maka Miqdad bin Aswad telah bangun, maka apa dia buat? Maka dia telah menaburkan tanah ataupun pasir pada wajah orang yang puji berlebih-lebihan tadi. Dan dia berkata, amarana Rasulullah, Nabi SAW telah memerintahkan kami untuk pada waktu itu menaburkan an-nahthu, lihat kepada kawata, ay narmih, melontarkan, menaburkan pada wajah orang yang puji berlebih-lebihan, at-turaba, tanah ataupun pasir. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah. Maka kita jangan terlalu menghargai orang yang puji berlebih-lebihan. Sebab kadang-kadang pujian itu tak ada erti pun. Tak ada erti pun. Pujian itu akan lebih merosakkan kita, membinasakan kita. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah meriwayatkan Zaidah daripada Yazid bin Abi Ziyad, daripada Mujahid, daripada Abdullah bin Abbas, dan hadis Mujahid daripada Abu Ma'mar, riwayatnya adalah lebih sahih. Dan Abu Ma'mar nama penuhnya adalah Abdullah bin Sakhbarah. Miqdad bin Aswad, beliau nama penuhnya adalah Miqdad bin Amr al-Kindi, dan dikenali dengan kunyah Abu Ma'bad. Wa innama nusiba, dan beliau dikenali dengan Al-Aswad kerana pada waktu itu nisbah kepada Aswad bin Abdi Yaghuth, li'annahu kana tabannahu, kerana Aswad bin Abdi Yaghuth orang Mekah telah menjadikannya anak angkat sewaktu dia kecil. Maka sebab itu dipanggil Miqdad bin Aswad, tapi namanya adalah Miqdad bin Amr al-Kindi radhiyallahu anhu. Riwayat 2387. Teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami an-nathwa, untuk menaburkan fi afwahi, pada wajah orang yang memuji berlebih-lebihan, at-turaba, tanah. Pada waktu itu taburkan tanah pada wajah mereka. Maka ada dua makna menaburkan tanah. Ada sebahagian sahabat memahami secara zahir, dan mereka memang buat begitu kalaulah ada orang yang puji berlebih-lebihan. Dan ada pada waktu itu mengambil makna qawata. Apakah maksudnya? Pada waktu itu memaksudkan yuridu bil khaybah. Pada waktu itu jangan diberikan perhatian pada pujian seperti ini. Sebab pujian seperti ini adalah tidak ikhlas dan tidak ada sebarang kebenaran padanya. Bab yang ke-45 berkenaan tentang kepentingan bersahabat dengan orang yang beriman. Manusia itu ditentukan oleh sahabatnya, maka pada bab ini dibawakan tajuk kelebihan bersahabat dengan orang beriman. 2388. Terus.
Daripada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib, janganlah kamu bersahabat illa mu'mina, kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul, dan janganlah makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Apakah maksud jangan makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa? Lihat kepada Sahara, kila al-muradu ta'amud da'wah. Maksudnya kalaulah kamu nak ajak orang masuk rumah makan, ajaklah orang yang bertakwa. Adapun makan bila ada keperluan, maka bagilah kepada sesiapa pun makanan tersebut. Bab yang ke-46 berkenaan tentang kelebihan orang yang sabar apabila diuji. 2389. Teruskan. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu, apabila Allah berkehendak dengan hamba-Nya al-khaira, kebaikan." Bila Allah nak bagi sesuatu kebaikan pada hamba-Nya, apa Allah buat? Ajjalalahul uqubata fid dunya, Allah akan menyegerakan untuknya ujian di dunia, siksaan, kesukaran, kesulitan. Allah kalau sayang seseorang, Allah uji dia. Maka ujian bukanlah kerana Allah benci, tidak. Wa idza arada bi 'abdihi syarr, dan bila Allah menginginkan untuk seorang hamba keburukan, amsaka anhu, maka Allah akan amsaka, gariskan bawah dia, ai akhara, Allah akan melewatkan daripadanya, bidzambihi, dengan sebab dosanya, maka Allah tak akan datangkan apa-apa. Allah tahan segala siksaan dan ujian, hatta yuwafiya, sehingga akan disempurnakan, bihi, dengannya, pada hari kiamat segalanya. Maka bertimbun-timbun pada waktu itu berkali ganda siksaan dia, sebab semua dosa yang dibuat di dunia disimpan untuk hukuman di hari akhirat. 2390. Teruskan. Wa bihadzal isnad, dan dengan sanad yang sama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengingatkan, inna uzmal jaza. Uzma ini ada dua cara baca. Lihat kepada Sahara, waqila bi kasrin thumma fatah, inna uzma, dan boleh juga baca inna idhama. Maka inna uzma ataupun inna idhama, sesungguhnya besarnya ganjaran bergantung kepada besarnya ujian. Nak ganjaran besar, bersedia untuk menghadapi ujian yang besar. Maka apakah maksud besarnya ganjaran? Lihat kepada Sahara baris yang ketiga, kasratus sawab, banyak pahala, makrunum ma'azmil bala, pada waktu itu bercantum dengan besarnya ujian. Pada waktu itu sama ada ujian itu berbentuk cara yang pelbagai, wa kamiyatan, ataupun jumlah yang banyak dan sebagainya, maka besarnya ganjaran bergantung kepada besarnya ujian. Nak pahala besar, kena bersedia untuk menghadapi ujian yang besar. Kemudian sabda Nabi, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba, apabila mencintai sesuatu kaum, ibtalahum, Allah pasti menguji mereka. Faman radiya, maka barang siapa yang reda, falahur rida, maka Allah reda dengan dia. Wa man sakhita, dan barang siapa yang murka apabila diuji, dia tak suka, dia menzahirkan pada waktu itu kemarahan, dia tidak menerima takdir. Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, apakah maksudnya? Kariha, pada waktu itu dia tak suka, wajazi'ah, pada waktu itu tergopoh-gapah sikapnya, walam yarda biqada'ih, dia tidak redha dengan ketentuan Allah. Maka sabda Nabi SAW, maka untuknya adalah kemurkaan Allah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini. 2391. Teruskan. Maka hadis ini menceritakan betapa teruknya ujian kalau menimpa Nabi. Betapa dahsyatnya ujian kalau menimpa Nabi SAW. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca hadis-hadis daripada Sunan Tirmizi. Dan kebetulan malam ini kita dah tiba pada bab berkenaan tentang sabar apabila diuji. Maka sabda Nabi SAW, maka kata perawi, iaitu Abu Wa'il, beliau berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma raaitul waja', aku tidak pernah melihat kesakitan yang ditimpakan kepada seorang pun asyadda, yang lebih berat daripada apa yang telah ditimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita rasa takutlah nak menghadapi sakaratul maut, Nabi ketika mana nak meninggal pun dahsyat sakaratul maut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda,
innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian ini dahsyat sakaratnya. Maka itu Nabi. Maka orang yang pada waktu itu Allah sayang, Allah uji mereka dengan ujian yang pelbagai. Riwayat 2392. Teruskan. Maka hadis ini nak menerangkan bahawa yang paling teruk diuji adalah para Nabi. Dan kemudian adalah setiap manusia itu akan diuji berdasarkan kekuatan agama dia. Lagi kuat agama dia, lagi banyak ujian dia. Lagi lemah agamanya, maka lagi sedikit ujian dia. Maka lihat hadis ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada ayahnya, maka ayahnya telah berkata, wahai utusan Allah, siapakah manusia yang paling berat ujian? Asyaddu bala'an, siapakah manusia yang paling berat ujian? Maka sabda Nabi, al-anbiya, para nabi adalah yang paling teruk diuji. Summal amsal fal amsal, kemudian adalah orang yang paling hampir nak mengikuti para nabi. Siapa yang nak mengikuti nabi, maka lagi berat ujian dia. Siapa yang pada waktu itu nak mengikuti rasul, maka lagi berat ujian dia. Sabda Nabi SAW, yubtalar rajul, seseorang itu akan diuji ala hasabi dinih, bergantung kepada agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban, jika agamanya kukuh, teguh, kuat, ishtadda bala'uh, maka dahsyat dan kuatlah ujian dia. Sebab Allah tahu dia mampu, maka lagi kuat agama dia, lagi kuat ujian dia. Wa in kana fi dinihi, dan jika pada agamanya riqah, adanya kelemahan, ubtuliya, maka Allah akan uji berdasarkan kadar agama dia. Fama yabrahul bala, dan orang yang sabar dengan banyak ujian, maka tidaklah berterusan ujian yang menimpa seorang hamba sehingga ketika mana dia meninggalkan dunia, hatta yatrukahu, sehingga ujian ini menjadikan dia ketika mana berjalan di atas muka bumi, dan pada waktu itu dia langsung tidak ada sebarang dosa. Wama alaihi khati'ah, dan dia tidak ada sebarang pun dosa padanya. 2393. Teruskan. Ini nak menggambarkan sebenarnya orang yang teruk diuji, sebenarnya ada kemungkinan dia mati dalam keadaan dah tak ada dosa dah. Sebab dengan ujian tadi Allah ampunkan dosa dia. Terus. Sabda Nabi SAW, ma yazalul bala, berterusan ujian menimpa orang yang beriman lelaki dan perempuan. Dekat mana ujian datang? Fi nafsih, pada diri dia. Wa waladih, ujian datang pada anaknya. Ujian datang pada hartanya. Hatta yalqallah, sehingga ketika dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi khati'ah, dah tak ada dosa dah. Sebab itu kita kadang-kadang kesian tengok orang yang kena uji. Tapi nanti bila hari akhirat, orang itu dah tak ada dosa, kita banyak dosa, pada waktu itu kita yang akan hanya kesiankan diri kita sendiri sahaja. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, saudara perempuan Huzaifah dan saudara perempuan Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Bab yang ke-47 berkenaan tentang orang yang bersabar bila diambil penglihatan dia. Bila diambil penglihatan dia, bagaimana kesabaran orang ini. 2394. Teruskan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, idza akhadtu karimatai abdi. Allah berfirman kepada malaikat, Allah berfirman, minta maaf. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku telah mengambil karimatai, dua kesayangan hamba-Ku. Apakah manusia yang paling sayang daripada anggota tubuh badan dia? Mata dia. Maka Allah berfirman, apabila aku telah mengambil dua benda kesayangan hamba-Ku, iaitu penglihatan matanya di dunia, lam yakun lahu jaza', tidak ada pahala yang boleh untuk menyamai kesabarannya di sisiku, firman Allah, kecuali hanya syurga. Maka orang yang pada waktu tu Allah ambil penglihatan dia, maka syurgalah untuk mereka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Zaid bin Arqam. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini, dan Abu Dhilal namanya adalah Hilal. 2395. Teruskan.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah hadis ini telah dimarfu'kan sehingga kepada Nabi. Berkata Abu Hurairah, firman Allah Azza wa Jal, man adhabtu, sesiapa yang aku ambil, habibataihi, dua penglihatan yang dia sayangi, habibataihi, fasabara, syarat dia sabar. Yang kedua, wahtasaba, dia mengharapkan pahala dan ganjaran. Firman Allah, aku tidak redha untuknya sebarang pahala kecuali hanya syurga. Syurga untuk orang yang hilang penglihatan dan pada waktu itu dia sabar. Riwayat yang seterusnya 2396, teruskan. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu, berharap, menginginkan, yawaddu, berharap, menginginkan. Siapa? Ahlul afiyah, orang-orang yang sihat, orang yang tak kena ujian. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hina, sewaktu. Yu'ta, diberikan. Ahlul bala, kepada orang-orang yang teruk diuji. As-sawabah, pahala yang besar. Lau anna juludahum, kalaulah sekiranya dulu dekat dunia kulit-kulit mereka kanat kuridat, dipotong dan dikerat di dunia, bil maqarid, dengan gunting, mereka harap begitu. Sebab besarnya pahala orang yang kena uji, dia kata, ya Allah, kalaulah dulu aku tahu besarnya pahala, aku sanggup kulitku kena siat, kena potong, kena kerat, ya Allah. Kerana besarnya pahala orang yang sabar apabila diuji. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dengan sanad ini dan daripada sanad ini sahaja. Terus 2397. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidaklah seseorang itu meninggal dunia kecuali dia akan menyesal. Apakah yang dia menyesalnya? Kerana pada waktu itu kenapa dia tak buat lebih banyak amalan. Walaupun pada waktu tu dia mungkin ahli syurga, tapi ada sedikit sebanyak penyesalan dia. Sebab itu para sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu, apakah mereka menyesal wahai Rasulullah walaupun pada waktu tu dah masuk syurga? Maka sabda Nabi, in kana musinan, kalaulah dia adalah orang yang telah melakukan amalan yang baik, nadima alla yakuna zdada, dia menyesal kalaulah aku boleh buat lebih banyak kebaikan, menyesal. Dan kalaulah pada waktu itu wa in kana musian, dia tergolong di kalangan orang-orang yang tidak baik amalan, nadima, dia menyesal, alla yakuna naza'a, mengapa tidak dia menarik diri, dalam kurungan menarik diri daripada apa? Menarik diri daripada maksiat. Kenapa dia tak tinggalkan maksiat? Kenapa pada waktu itu dia tidak berhenti daripada maksiat? 2398. Tolong buat air kopi ya. 2398, terus baca. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhir zaman, akan keluar pada akhir zaman, rijalun, ada sekelompok manusia. Nabi dah bagi amaran, Nabi dah bagi pesanan. Yaqtilun, apa maksud yaqtilun? Boleh gariskan sahara bawah tu. Ayatlubun, mereka mencari dunia dengan jalan agama. Yaqtilun, mereka mencari dunia bidin, dengan jalan agama. Maka Nabi dah sebut dah. Yalbasun, mereka memakai, linnasi, untuk menipu manusia, juludad dha'ni, sebenarnya julud bermaksud bulu ataupun kulit kambing, minal lin, kerana nak menggambarkan kelembutan akhlak. Lin, kelembutan akhlak. Lihat kepada sahara, kinayatun an husnil khuluq, pada waktu itu dia nak menampakkan kepada manusia kelembutan akhlak dia, padahal sebenarnya dia bukan begitu. Maka pada waktu itu pakaian dia, zahir dia adalah pembohongan, dan pada waktu itu dia mengambil kesempatan daripada agama untuk beroleh dunia. Sabda Nabi, alsinatuhum, lidah-lidah mereka ini lebih manis daripada gula. Wa qulubuhum, namun hati mereka adalah hati-hati serigala. Pada waktu itu yang penuh dengan segala keburukan, maka hati mereka adalah hati serigala. Yaqulullah, maka kelak bila mereka bertemu dengan Allah, Allah bertanya, abi taghtarun, adakah dengan aku kamu berbohong? Am alayya tariun, ataupun ke atasku kamu berani untuk melakukan pembohongan?
Fabi halaftu, maka dengan diriku aku bersumpah, firman Allah, la ba'athanna, pasti dan pasti aku akan utuskan ke atas manusia seperti ini pada waktu itu fitnatan, fitnah, tada'ul halim, yang menjadikan, yang meninggalkan orang yang sabar dan berilmu di antara mereka hairanan, pada waktu itu keheranan. Fitnah yang begitu dahsyat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar. Riwayat yang berikut ni lebih kurang sama, 2399 terus. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah berfirman, laqad khalaqtu khalqan, aku telah mencipta ada segolongan makhluk, alsinatuhum, lidah mereka lebih manis daripada madu, ahla minal asal, wa qulubuhum, dan hati mereka lebih pahit, minas sabir, daripada getah pokok yang pahit. As-sabir maksudnya getah pokok yang pahit, daripada getah pokok ataupun buah pokok yang pahit. Kemudian firman Allah, maksudnya dalaman mereka jauh berbeza daripada apa yang mereka zahirkan. Maka Allah berfirman, fabi halaftu, maka dengan jiwaku aku bersumpah, la utihannahum, ay la unzilanna alaihim, aku akan turunkan ke atas mereka fitnatan, satu fitnah, gariskan qawata tu, tada'ul halim, yang membiarkan, yang menjadikan orang yang halim, sabar dan dan berilmu di antara mereka keheranan. Fabi, adakah denganku yaghtarun, mereka menipu, am alayya tajtariun, adakah ke atasku pada waktu itu mereka berani mendustakan. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada hadis Abdullah bin Umar. Bab yang ke-48 berkenaan tentang pentingnya menjaga lidah. Sangat penting untuk menjaga lidah. Riwayat 2400, teruskan. Daripada Abu Umamah, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, man najah, apakah jalan keselamatan? Macam mana nak selamat daripada fitnah, daripada dunia akhirat punya ujian? Man najah. Soalan dia pendek, apakah jalan selamat? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanak, amlik, jagalah, alaika, lazimlah ke atas diri kamu, lisanaka, lidah kamu, lazimkanlah ke atas diri kamu untuk menjaga lidah kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal yasa'ka, dan duduklah di rumah. Wal yasa'ka bermaksud luas, tapi di sini maksudnya duduklah kamu di rumah. Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, maka apakah maksud dia? Kinayatun anil qu'udi fi baitihi istighalan bi ta'ah. Pada waktu itu duduklah di rumah, sibukkan diri dengan melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, wabki, tangisilah kamu di atas dosa-dosa kamu. Maka tiga benda jalan selamat bila berlakunya apa pun. Yang pertama, jaga lidah. Yang kedua, duduk di rumah melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, bertaubat dengan menangisi dosa dan maksiat yang berlaku. 2401, teruskan. Sesungguhnya apabila manusia itu berpagi-pagi, fa innal a'dha'a, maka seluruh anggota tubuh badannya, tukaffirul lisan, pada waktu itu memohon kepada lidah. Apakah maksud tukaffir? Maka lihat kepada Sahara, tuzil wa takhda', memohon, merayu kepada lidah. Seluruh anggota badan merayu pada lidah. Apakah pada waktu itu rayuan mereka? Fatakul, maka mereka berkata, ittaqillaha, takutlah kepada Allah berkenaan tentang kami. Fa innama, kerana kami, bika, mengikuti kamu. Kami ikut kamu, wahai lidah. Maka berhati-hati, wahai lidah. Fa in istaqamta, jika betul kamu lidah, istaqamna, kami anggota yang badan yang lain turut menjadi betul, lurus. Wa in wajasta, jika kamu terpesong, wahai lidah,
maka kami pun sama wahai lidah. I'wajajna. Maka ini adalah impak. Sebenarnya hadis ini nak menceritakan impak lidah, kesan lidah pada anggota tubuh badan yang lain. Riwayat yang seterusnya, wabi'ila qala hadatsana, baca. Okey, ini sanad yang mana sanad yang lain? Riwayat 2402, terus baca sanad dia. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man yatawakkalu. Apakah maksud man yatawakkalu di sini? Lihat kepada Sahara, baris yang ketiga daripada bawah. Tawakkulul amar idza dhaminal qiyam bih, memberi jaminan. Maka sabda Nabi, man yatawakkalu li, barang siapa yang boleh memberi jaminan kepadaku, sabda Nabi, ma baina lihyai, dia boleh jaga apa yang ada di antara dua rahang dia, iaitu dia boleh jaga lidah dia, satu. Wa ma baina rijlai, dia boleh jaga apa yang ada di antara dua kaki dia, iaitu dia boleh jaga kemaluan dia. Atawakkalu lahu bil jannah, sabda Nabi, aku jamin untuk dia syurga. Jaga dua ni pasti syurga. Jaga lidah, jaga kemaluan. Terus, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas. Hadis ini adalah hadis yang hasan, sahih gharib. Teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, man waqahullah, barang siapa yang Allah memeliharanya, syarra, daripada kejahatan, apa yang ada di antara dua rahangnya, iaitu Allah pelihara dia daripada kejahatan lidah dia. Wa syarra, dan Allah peliharanya daripada kejahatan apa yang ada di antara dua kaki dia, iaitu kejahatan yang datang daripada kemaluan dia. Maka Nabi jamin dakhalal jannah, pasti masuk syurga. Terus, dan Abu Hazim yang telah meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, beliau adalah Abu Hazim Az-Zahid Madini, nama penuhnya Salamah bin Dinar. Adapun Abu Hazim yang telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah, itu adalah orang yang berbeza. Itu adalah orang yang berbeza, dan namanya pada waktu itu adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Salman Al-Ashja'i, yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Azzah Al-Ashja'iyah, dan itu adalah Kufi. Seorang Abu Hazim Madini, seorang Abu Hazim Kufi. Riwayat 2404. Teruskan. Maka daripada sahabat Nabi Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, beliau berkata, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, hadithni, khabarkan kepadaku, bi amrin, tentang satu perkara, a'tasimu bih, yang aku boleh berpegang dengan kuat kepadanya. Bagi aku satu pesanan yang aku boleh berpegang dengan kuat kepadanya, wahai Rasulullah. Apa sabda Nabi? Qul, katakanlah kamu, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Apakah maksud Tuhanku adalah Allah? Lihat kepada Sahara, ianya adalah gambaran pada waktu itu yang dia akan menjaga perintah Allah, wan nawahi, meninggalkan larangan Allah. Maka sabda Nabi pada waktu itu, katakanlah Tuhanku adalah Allah, thummastaqim, dan istiqamah, berterusan pada janji tersebut. Kemudian beliau bertanya lagi, wahai utusan Allah, ma akhwafu ma takhafu alayya, apakah perkara yang engkau paling takutkan yang akan berlaku ke atasku? Maka Nabi SAW, fa akhadha bilisani nafsih, maka Nabi telah pegang lidah baginda yang mulia. Nabi pegang, dia tanya, apa benda yang kau boleh risau terhadap umatmu, wahai Rasulullah? Maka Nabi pegang lidah. Kemudian sabda Nabi, hadza, ini lidah yang Nabi paling risaukan terhadap umat baginda. Bagaimana manusia tidak menjaga lidah mereka walaupun dalam keadaan berpuasa. Riwayat 2405. Teruskan.
Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, hadis ini pun menarik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthiril kalama, janganlah memperbanyakkan berkata-kata tanpa ada menyebut nama Allah. Kena memperbanyakkan menyebut nama Allah. Kenapa sabda Nabi? Fa inna kathratal kalami, kerana sesungguhnya banyak berkata-kata tanpa menyebut nama Allah, qaswatun, penyebab kerasnya untuk hati. Hati menjadi keras bila banyak bercakap. Kan sebab itu orang dulu selalu cakap, jangan banyak bercakap nanti keras hati. Memang sabda Nabi SAW. Wa inna ab'adan nas, dan kenapa bahayanya hati yang keras? Sabda Nabi, kerana sesungguhnya manusia yang paling jauh daripada Allah, al-qalbul qasi adalah orang yang keras hatinya. Terus riwayat seterusnya. Baca sanadnya, baca. Riwayat yang lebih kurang sama. Terus 2406, 2406. Daripada Ummul Mukminin Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah anak perempuan Abu Sufyan, namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Maka daripada Ummul Mukminin Ummu Habibah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, kalamu bani adama, kata-kata dan ucapan manusia, alaihi, semuanya akan dihitung dan dipersoalkan. Apakah maksud alaihi? Alaihi boleh mendatangkan mudarat padanya. Kata-kata dan ucapan manusia boleh mendatangkan mudarat padanya. Bagaimana? Lihat kepada Sahara bahawa la yakhlu anil hisab, Allah akan hitung dan Allah akan soal. Wa in kana yakhlu anil azab, mungkin tak kena seksa tapi Allah akan tanya apa yang kamu cakap, apa yang kamu cakap, dan kita kena terangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali perkataan yang pada waktu itu tidak akan dihisap. Amrun bima'ruf, menyuruh orang melakukan kebaikan. Nahyun anil munkar, mencegah orang daripada kemungkaran. Au zikrullah, ataupun zikir mengingati Allah. Terus bab yang ke-49, riwayat 2407. Teruskan. Berkenaan tentang setiap daripada anggota tubuh badan kita ada hak dia yang perlu untuk kita ambil berat dan jaga. Terus. Maka Nabi SAW pada awal Islam ada banyak mempersaudarakan sahabat supaya mereka boleh tolong-menolong, bantu-membantu, nasihat-menasihati, tegur-menegur. Maka Salman telah dipersahabatkan oleh Nabi dengan Abu Darda. Maka kata perawi Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah mempersaudarakan di antara Salman dan Abu Darda. Fazara Salmanu Abu Darda, maka Salman telah menziarahi sahabatnya Abu Darda. Fara'a, dan dia telah terlihat Ummu Darda, isteri Abu Darda, mutabazzilatan, tidak terurus pakaian dia, compang-camping, tak terurus. Maka dia pun bertanya, masya'nuki mutabazzilah, kenapa tidak terurus kamu wahai ibu? Maka dia pun berkata, sesungguhnya saudara kamu Abu Darda, dia langsung tak nak ada apa-apa dengan dunia. Dia langsung tak nak apa-apa. Dia sangat zuhud. Maka ketika mana falamma ja'a Abu Darda, maka ketika mana datangnya Abu Darda, qarraba ta'aman, maka telah dibawa makanan. Maka berkata Abu Darda kepada Salman, kul, makan, silakan makan. Fa inni sha'im, kerana aku berpuasa. Qal, maka kata Salman, ma ana biakil, aku tak nak makan sehingga engkau makan bersama denganku, sebab dia puasa sunat. Maka akhirnya dia pun mengalah kerana nak menghormati tetamu dan saudaranya, maka Abu Darda pun makan. Falamma kana al-lail, bila masuk dia malam, Abu Darda ni tak nak tidur, dia nak ibadah sepanjang malam. Maka Salman berkata, nam, tidur dulu. Maka pada waktu itu Abu Darda pun tidur. Summa dhahaba, baru tidur sekejap, dia nak bangun, nak ibadah malam lagi. Setiap malam begitu, dia tak tidur malam. Maka berkata Salman, nam, tidur lagi. Fanama, maka Abu Darda pun tidur. Falamma kana inda subuh, ketika mana hampirnya waktu subuh,
Maka berkata Salman, kumil'an, bangunlah sekarang. Faqama, maka mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat. Maka akhirnya Salman tegur Abu Darda dengan berkata, inna li nafsika alaika haqqa, sesungguhnya tubuh badan kamu pun ada hak yang perlu kamu tunaikan. Wa li rabbika alaika haqqa, Tuhan kamu pun ada hak yang perlu ditunaikan. Wa li dhaifika alaika haqqa, dan tetamu kamu pun ada hak yang perlu kamu tunaikan. Wa inna li ahlika alaika haqqa, sesungguhnya keluarga kamu pun ada hak yang perlu kamu tunaikan. Fa'ati, maka hendaklah kamu berikan kulladzi haqqin, setiap yang berhak itu akan hak dia. Jangan kamu hanya fikir ibadah aja, kena ambil berat juga tentang hak orang-orang yang kamu kena tunaikan hak mereka. Maka Abu Darda dan Salman telah berjumpa dengan Nabi dan mereka telah berkongsikan kisah ini. Maka sabda Nabi, Sadaqa Salman, Salman berkata benar. Perawi yang bernama Abul Umais, kata Imam Tirmizi, nama penuhnya adalah Utbah bin Abdullah dan beliau adalah adik-beradik dengan Abdul Rahman bin Abdullah Al-Mas'udi. Bab yang ke-50 berkenaan tentang nasihat yang sangat menakjubkan oleh Ummul Mukminin Aisyah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Lihat kepada riwayat 2408 terus. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada waktu tu dah menjadi khalifah. Beliau menjadi governor 20 tahun dekat bumi Syam daripada zaman Umar bin Khattab lagi. Dan kemudian beliau menjadi khalifah untuk tempoh 20 tahun. Total beliau memerintah Syam selama 40 tahun radhiyallahu anhu, penulis wahyu Nabi. Maka walaupun dia ada pada waktu itu salah faham dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan telah menulis kepada Ummul Mukminin Aisyah, aniktubi, hendaklah kamu tulis untuk hendaklah kamu tulis untukku kitaban, satu kitab, tusini, yang kamu boleh memberi nasihat kepadaku fihi, dalam tulisan tersebut. Wala tukthiri alayya, dan pohon jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak, nasihat yang ringkas. Fakatabat, maka Aisyah pun membalas surat tadi dengan menulis kepada Muawiyah, salamun alaika, kesejahteraan ke atas kamu, amma ba'du, setelah memuji Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inni sami'tu, maka sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa, barang siapa yang mencari ridallah, keredaan Allah, bisakhatin nas, dengan cara dengan kemurkaan manusia. Walaupun manusia tak suka, tapi dia punya matlamat, tujuan dia Allah redha. Bisakhatin nas, dengan kemarahan manusia. Manusia tak suka, kenapa macam ni, tapi tujuan dia adalah untuk meredakan Allah. Maka sabda Nabi SAW, kafahullah, Allah akan mencukupkannya mu'natan nas, segala bebanan manusia. Apa jua manusia nak buat kepadanya, Allah pelihara dan jaganya. Sabda Nabi lagi, wa manil tamasa, dan barang siapa yang nak mencari keredaan manusia, bisakhatillah, dan dia sanggup pada waktu itu menempa kemurkaan Allah, wakalahullah, Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Dan bila Allah serahkan seseorang itu kepada manusia, apa yang berlaku? Lihat kepada Sahara baris yang kedua, yu'zuhu, manusia pasti akan menyakitinya, wa yuzlimu alaih, dan menganiaya dia. Sebab manusia pada waktu itu tidak pernah menghargai sesiapa pun. Bila ada kepentingan dia hormat, hilang kepentingan maka dia akan sakiti. Maka janganlah kita mengundang kemurkaan Allah semata-mata nak menggembirakan manusia. Bahkan sepatutnya sebaliknya. Wassalamu alaika, dan kesejahteraan ke atas kamu. Bab yang ke-51 berkenaan tentang perhitungan wal qisas, dan bagaimana akan adanya qisas pada hari kiamat kelak. Riwayat 2409 terus. Sabda Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali sayukallimuhu, dia akan berbicara dengan Tuhannya pada hari kiamat.
Setiap manusia ketika mana perhitungan dan hisab, dia akan berada di hadapan Allah dan dia akan ditanya soalan oleh Allah. Walaysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antaranya dan di antara Allah sebarang jurubahasa. Tak ada peguam. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa yanzuru aiman, maka dia pun tengok ke arah kanan dia, ada tak sesiapa yang boleh bantu dia. Fala yara syai'an illa syai'an qaddamah, maka dia tidak nampak sesiapa yang boleh bantunya kecuali hanya amalannya sahaja. Summa yanzuru ash'ama minhu, dia tengok pula ke arah kiri, ada tak sesiapa yang boleh tolong dia. Dia kena pada waktu itu menjawab soalan-soalan Allah, maka dia tidak nampak sesiapa kecuali hanya amalan dia. Summa yanzuru tilqa'a wajhi, kemudian dia tengok ke arah hadapan, dan pada waktu itu yang dia nampak adalah api neraka. Maka Allah berfirman, maka Nabi SAW bersabda, man istata'a minkum, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk menyelamatkan dirinya daripada neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sekadar bersedekah separuh kurma, falyaf'al, maka bersedekahlah walaupun hanya separuh kurma. Terus baca. Maka berkata A'mash, Waqi' setiap kali bila selesai ajar hadis ini, maka dia akan berkata, man kana hauna min ahli Khurasan, ada tak penduduk Khurasan dalam majlis aku? Falyahtasib, maka hendaklah dia mengharapkan pahala dan sampaikan hadis ini di Khurasan. Maksudnya dia kata, jangan sekadar dengar, kongsikan hadis ini ke tempat kamu bila kamu balik nanti. Allahumma salli. Kenapa disebut Khurasan? Berkata Imam Tirmizi, kerana di Khurasan terdapat kelompok Jahmiyah pada zaman tersebut, dan mereka pada waktu itu mengingkari yang mana manusia akan ada perbicaraan dengan Allah, ada hisab dan perhitungan dengan Allah. Riwayat 2410. Teruskan. Tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat min indi rabbih, daripada hadapan Allah. Dia tak akan boleh ke mana-mana, dia kena menjawab segala soalan Allah. Dan paling kurang Allah akan bertanya kepadanya 5 soalan. An umrihi, tentang umurnya, di mana dia habiskan. Bukan jawapan ringkas, detail. Kat mana dia gunakan usia muda, remaja, meningkat dewasa, tua, kat mana dia gunakan segala umurnya. Wa an syababih, tentang usia mudanya, fima ablah, di manakah dia habiskan. Wa malihi, tentang hartanya, daripada mana dia dapat, setiap sen, setiap apa yang dia ada. Wa fima anfaqah, di mana dia belanjakan. Dan yang ketiga, yang kelima, wa madza amila, dan apa yang dia buat dengan ilmu yang dia ada. Maka 5 soalan ini Allah tanya, dan kaki anak Adam tak boleh bergerak kecuali dia jawab soalan-soalan ini. Riwayat 2411. Terus riwayat yang terakhir. Kita berhenti sini sebab sebenarnya ada seorang pelajar yang tak sihat dan kelas malam ni dia pun tak join. Lalu kita bagi dia rehat dulu, sebab kalau banyak pun nanti dia nak catch up balik akan jadi masalah sebab jadual pun padat. Maka kita tengok kalau dia boleh join kelas esok. Esok ada kelas jam 9 suku sampai 9.45, setengah jam insya-Allah kepada para pelajar. Terus riwayat yang terakhir. Maka daripada Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu, tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam sehingga dia ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan, wa an ilmihi, tentang ilmunya, apa yang dia telah buat dengan ilmu yang ada, wa an mali, tentang hartanya, daripada mana dia dapat, wa fima anfaqah, di mana dia telah belanjakan, wa an jismi, tentang tubuh badannya, bagaimanakah dia telah gunakan. Siapakah Abu Barzah al-Aslami? Nama
nama penuh sahabat ini adalah Nadlah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Kita akan sambung daripada riwayat 2412 esok jam 9.15 insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang meluangkan masa. Mudah-mudahan adanya manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.